Kalau kita tak buat exercise pun kita boleh kurus. Ni anda kena faham. Anda jangan dengar orang lain cakap apa, okey, nak kurus wajib exercise. Dan orang tu tak boleh exercise, kaki dia patah, lutut dia patah. Jadi bila dia dengar macam tu, dia forever gemuk. Dia dah kata, okey, aku tak boleh kurus, aku loser. Aku dah tak boleh buat apa, aku wajib exercise, aku diet pun tak boleh. Sebenarnya dia dah salah. Dia hanya belajar ilmu diet yang 80% sahaja. Dia tak perlu exercise jika dia patah lutut, dia patah ankle, okey, dia patah pinggang. Dia tak boleh bergerak, dia cacat macam tu, tapi dia obesity, dia boleh. Saya pernah mengajar yang cacat-cacat ni, anak-anak VVIP. Saya pernah mengajar. That's why dulu saya mengajar macam tu, saya tak expose ke public. Kita tak expose ke public, tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi anda kena faham game tu. Okey. Kalau orang cakap kalau anda diet, anda exercise, then cepat kuruslah. Dia bertambahlah 80-20 bergabung. Tapi ingat 20% je. Okey, 80 dekat diet. Jadi sekarang kalau anda nak kurus, anda kena tengok diri anda. Sekarang dekat mana? Adakah anda seorang jenis aktif? Adakah tak? Kalau tak aktif, adakah anda akan aktif? Saya tak galakkan anda tak aktif langsung, tak. Tapi saya tak boleh paksa orang. Anda kena faham, kita tak boleh paksa orang. Kawan saya paksa saya main golf, saya tak pergi. Dia kata, Izzy, jom kita main golf. Main golf? Saya kata, saya tak minat. Jom kita main golf. Tak minat. Dia ajak saya macam mana pun, sampai kiamat pun saya takkan main golf, tuan-tuan dan puan. Saya tak minat. Jadi macam itulah kita ajak orang exercise. Jika orang tak nak bersenam. Orang yang tak minat exercise, bila kita ajak, dia memang tak nak, tuan-tuan dan puan. Memang dia tak nak. Okey, dalam Malaysia 12 hingga 15% saja orang exercise. Jadi jangan paksa orang. Tapi kita bagi tahulah, okey, kalau you tak boleh exercise, you diet macam ni. Okey, bagi tahu dia ilmu diet yang betul lah. Okey, that's why kita kena faham Okey, kalau kita tak boleh exercise, kita buat diet dengan betul. Kalau kita boleh exercise, dan bagus. Bila kita boleh exercise, kita kena track. Kita kena track berapa kalori kita bakar. At least kita adalah jam tu, sport watch tu. Belilah jam sport watch. Tengok berapa kalori kita bakar. Ingat, saya nak ajar formula. 1 kilo lemak bersamaan dengan 7,700 kalori. Okey, 1 kilo lemak bersamaan 7,700 kalori. Contoh kita berjoging petang ni nak berjoging. Tiba-tiba kita tengok 500 kalori kita bakar jogging dalam sejam lebih, 500 kalori. Kita bahagilah dengan 7,700, kita akan dapat 65 gram lemak sahaja. Nampak exercise tu? 65 gram lemak saja kita jogging 1 jam. Nampak tak? Okey, contoh 1 jam lebih jogging, 1 jam lebih 500 kalori. Nampak tak? That's why kita cakap exercise 20%. Makanan senang je, 80% senang. Contoh kita nak pergi jogging, kita nak potong 500 kalori tu. Kita hanya skip 500 kalori makanan sahaja. Apa 500 kalori? Nasi lemak satu je. Dah, kita tak payah berjogging 2 jam. Contoh Okey, ni saya nak bagi tahu. Kenapa saya cakap tak wajib kurus bersenam? Tak wajib kurus bersenam. Tak wajib bersenam kalau kurus. Adalah sunat. Okey? Tak wajib, tapi sunat. Okey, dia macam ni, tuan-tuan dan puan. Badan kita, ni badan manusia. Badan manusia, dia ada satu enjin, nama dia metabolisme. Okey? Metabolisme dah set badan kita berapa kalori untuk badan kita. Dia panggil kalori intake. Yang ini saya masuk sedikit sains, tapi saya nak bagi anda faham. Jangan risau, anda akan faham. Okey? Nak bagi anda faham. Ramai orang tak tahu macam mana proses pembakaran lemak. Macam mana lemak boleh hilang, macam mana dia buat diet, lepas tu lemak tu tiba-tiba hilang. Ni proses dia. Ni saya tak pernah bagi tahu. Dulu saya pernah bagi tahu, tapi ni saya nak masuk deep lagi Okey, anda kena faham. Saya slow. Nanti saya akan tanya anda dah faham ke belum Okey, badan manusia. Contohlah badan, nak saya bagi nama sini Hazura. Okey, badan Zura. Badan Zura ni sekarang, okey, dia ada satu enjin. Enjin dia nama metabolisme. Okey, anda tahu metabolisme. Metabolisme ni tugas dia adalah membakar kalori. Kalori adalah tenaga, tuan-tuan dan puan. Kita panggil tenaga. Itu yang tulis KCAL tu. Itu kalori, itu tenaga. Badan manusia memerlukan tenaga untuk bergerak, untuk berjalan, untuk berlari, untuk buat kerja. Memerlukan tenaga. That's why setiap badan manusia ada nilai kalori. Contoh badan Hazura ni. Okey, nilai dia 2,000, tuan-tuan dan puan. Dia Google, dia kira-kira berapa nilai kalori badan saya. Google bagi tahu 2,000. Dia masukkan umur dia masukkan berat dia masukkan tinggi dia. Google bagi tahu, Zura, badan you 2,000 kalori sehari. You kena makan. Okey, energi you perlukan. Bermaksud energi dia perlukan 2,000. Tenaga, bateri. Saya sebut kataan bateri. Bateri yang diperlukan energi
kalori 2000. Hazura, badan Hazura. Lepas tu metabolisme akan bakar. Kalau dia makan 2000 cukup-cukup, metabolisme cukup-cukup, dia maintainkan berat badan Zura. Tapi kalau nak lose weight, okay, ini tanpa bersenam, tanpa bersenam dulu. Anda kena faham. Hazura perlukan 2000. Tapi Hazura hanya makan 1500. Mana lagi 500? Badan akan tanya, metabolisme akan tanya, Zura, mana lagi 500? Kau hanya makan 1500. Mana lagi 500? Zura cakap, tak, aku tak makan. Aku nak kurus. And then metabolisme cakap, okey, tak apa. Aku akan ambil 500 lagi daripada lemak kau dekat badan. Jika Zura tak ada lemak, dia akan ambil isi Zura, iaitu masa. Sebab tu dekat Afrika, dia orang tak makan, dia orang kurus, kering, tinggal tulang. Sebab metabolisme dah kikis masa dia orang. Anda kena faham. Jadi masa Zura ni, 1500 badan Zura. Okay? Dan metabolisme tanya, mana lagi? Badan kau, aku perlukan 2000 bateri. Kau makan 1500 je. Mana lagi 500? Zura cakap, tak nak, aku nak kurus. Okay, aku nak kurus. Apa nak jadi, aku nak kurus. Aku hanya makan 1500 je. Kau jangan paksa aku. Okay, metabolisme paksa-paksa. Kau pergi cari kek. Kau pergi cari cepat kerepek ke apa ke nasi lemak. Kau pergi masuk. Zura cakap tak nak. Aku tak nak. Sebab tu nafsu kita membuak. Okay, disebabkan metabolisme nafsu suruh pergi makan. Kita makan kurang. Yang push kita adalah metabolisme kita. Dia push kita sebab kalau kita makan tak cukup, dia akan buat kita lapar, tuan-tuan dan puan-puan. That's why mata kita tengok makanan kerepek, kita sumbat. Kita tengok kek, kita sumbat. Jadi, kalau kawan kata nak ambil, kita akan ngap. Nampak tak? Jadi Hazura ni sangat kuat. Mentaliti dia nak kurus. Jadi metabolisme dia tak layan. Metabolisme minta, okey, cepat, aku bagi masa kau sejam. Kau pergi cari apa-apa makan. Air manis ke, air kok ke, cepat. Aku nak lagi 500 kalori. 500 kalori ni bersamaan dengan satu nasi lemak. Lebih lah. Okay? Pergi cari. Zura cakap, no, aku tak nak. Kau jangan paksa aku. Dia Azura tengah melawan nafsu dia. Okay? Anda kena faham ni. Saya bagi analogi bagi anda faham. Ini adalah betul, tuan-tuan dan puan. Jangan anggap tak betul. Saya cuba semalam fikir untuk bagi anda faham. Kalau saya cakap dalam bahasa sains, semua orang takkan faham. Takkan faham. Ini adalah experience. Kita belajar kita untuk explain dekat orang. Saya pun tanya doktor, pakar yang saya terima, macam mana dok saya nak bagi diorang ni faham. You kena buat analogi, dok cakap. Okay, you buat analogi bagi dia orang faham. Okay, that's why saya buat analogi ni, anda kena faham. Okay, jadi badan Zura tadi, dia tetap dengan perasaan dia nak kurus. Mentaliti dia kuat. Metabolisme dah paksa. Kau kena cari juga 500 lagi. Kalau tak, dia bagi warning. Sebab nafsu makan, Zura pun fikir, tak nak. Kawan dia lalu bagi kek yang 500 kalori, dia kata, tak nak, aku nak diet. Aku tak kisah, aku dah makan cukup. Dah cukup. Okay, badan cakap, tak apa. Kalau macam tu Zura, 500 lagi aku akan ambil daripada lemak kau. 500 kalori bahagi 7,700 kalori. Kan saya dah cakap tadi. 1 kilo lemak bersamaan 7,700. Ini teori. Tapi ini betul. Numbers don't lie. Tuan-tuan dan puan-puan ingat. Okay? Jadi, Zura tak makan 500 kalori. Metabolisme, okay, dia ambil 500 kalori tu daripada lemak. Bermaksud 500 kalori bahagi dengan 7,700 bersamaan 65 gram lemak. Sehari Zura tak makan 500, dia ambil 65 gram lemak. Sehari. Kalau setiap hari Zura skip 500, dia tak makan, nafsu dia okey, dia boleh kawal. Dia tak makan, dia hanya makan 1,500. Sebulan dia boleh turun 1.9 kilo. 1.9 kilo. Sehari 65 gram. Darab dengan 30 hari lebih kurang 1.9 kilo lemak. Zura hanya buang 500 kalori tu. 500 kalori daripada mana? Air manis. Nasi, kita kurangkan portion. Nasi satu cup tu 200 kalori, dekat 300-400, tapi kita kurangkan, kita makan 200 segenggam 200, tuan-tuan dan puan. 2-3 sudu tu segenggam, kau segenggam padat 200-300 dah. That's why yang portion yang kita kurang tu adalah kita nak kurangkan 500 kalori. Tapi formula yang saya ajar tuan-tuan dan puan yang diet 5-6 kali adalah formula kalori intake 1200 hingga 1300. Saya cut lebih daripada 500, tapi anda tak perasan apa gain saya. That's why anda tak perasan. Tapi bagi orang yang pandai, yang saya mengajar juga orang yang pandai, seperti doktor kan. Saya mengajar orang, dia pandai. Okay? Dia tahu apa saya nak buat kat badan dia. That's why dia tahu apa saya nak buat. Okay? Saya mengajar doktor pakar, tuan-tuan dan puan. Bukan nak riak, saya mengajar dia orang. Okay? Saya mengajar beberapa doktor estetik, saya mengajar. Doktor pakar, student doktor saya mengajar untuk lose weight. Okay? Untuk lose weight, saya mengajar diorang diet. Okay? Diet betul. Sebab diorang pun tengok juga experience siapa yang nak mengajar dia. Betul, tuan-tuan dan puan. Okay, doktor ni dia tengok coach punya background. Okay, that's why dia nak belajar. Okay, tak apa, kita berbalik kepada badan Zura tadi. Okay, badan Zura perlukan 2,000.
2000 tadi, 2000. Jadi metabolisme tanya mana lagi 500, kau makan 1,500 je Zura. Mana lagi 500, kau pergi minta kek cepat. Kau pergi minum air manis cepat. Kau pergi minum apa-apa saja. Zura cakap aku boleh kawal, jangan risau. Dia berlawan dengan nafsu dia. Orang lalu kedai kek, dia lalu lepas kedai kek memanggil dia. Kek. Jadi Zura tahan nafsu. Diet ni mentaliti dia kuat. Dia nak kurus tahun ni juga. Dia tak nak gemuk lagi sebab dia dah penat lah. Orang dah hejek dia gemuk. Okay. Tapi tak apa. Zura, metabolisme cakap, tak apa Zura. Hari ni aku ambil daripada 500 tu daripada lemak dia. Sebab itulah badan kita ni ada sistem tuan-tuan dan puan-puan. That's why. Ada sistem dah. Tapi Zura dah potong 500. Tapi petang tu, Zura dah potong 500 tanpa exercise. Zura boleh turun 1.9 kilo. Itu 500. Kalau dia potong 700-800 ataupun 1000. Okay. Dia dah boleh turun banyak. Tapi ni Zura yang nombor 2. Zura ni badan dia perlukan 2000 kalori. Yang tadi 1000. Ini saya nak cerita analogi yang lain pula. Metabolisme cakap, hai Zura, apa khabar? Hari ni makan apa? Okay, Zura pun makan 2500 kalori. 2500 tuan-tuan, lebih 500 kalori. Okay, metabolisme apa? Cakap apa? Zura, kau makan lebih ni 2500. Aku minta 2000 je. So kau makan lebih. Zura cakap tak apa. Aku tak kisah. Aku nak gemuk. Aku bukan nak gemuk. Aku tak kisah. Aku suka makan banyak. Aku lapar lah. Aku nak makan lebih. Aku tak puas. Hidup. Makan untuk hidup. Food for life. Whatever. Okay, siapa yang kata kat aku? Nama dia Joya. Okay. Tak kisah. Okay. Zura dia makan lebih. Jadi dia makan lebih 500. Badan dia 2000. Jadi metabolisme tanya, kenapa makan lebih? Aku nak 2000 sahaja Zura. Okay, aku nak 2000 saja. Kenapa kau makan lebih? Zura cakap, okay, aku lapar. Okay, tak apa. Okay, aku hanya ambil 2000. 500 lagi aku tinggal lah badan kau. Itulah lemak tuan-tuan dan puan-puan. Kita makan lebih daripada badan kita perlukan. Metabolisme dia ambil hanya dia nak je energi tu. Yang lebihnya dia tinggal kat badan kita. Dia tak bakar. Dia tinggal kat badan kita sebab tu badan kita berlemak. Setiap hari Zura makan lebih 500 kalori. Sebulan dia naik 1.9 kilo. Lemak. Benda tu, gula, kalau kita minum 500 kalori, dia bertukar menjadi lemak kalau kita terlebih makan daripada badan kita. Okay, contohlah Zura dia makan cukup-cukup 2000. Tiba-tiba malam tu kawan dia offer bomba tea tu. Bomba tea tu satu cawan 500 kalori tuan-tuan dan puan-puan. 500 lebih. Okay, 500 kalori bersamaan dengan 65 gram. Jadi Zura minumlah air bomba tea tu 500 kalori sebab gula dia banyak. Jadi metabolisme tadi hanya ambil 2000 je. Bomba tea tu dia tinggal dalam badan. Dia tinggal dalam badan. That's why kalau setiap hari Zura ambil 500 tu, minum setiap hari. Bomba tea lain pun ada. Saya tak nak sebut brand. Nanti saya kena saman. Okay. Tea lain pun setiap hari sebulan Zura naik 1.9 kilo hanya minum air bomba tea tu saja ataupun tea lain yang manis yang sama kalori dengan bomba tea tu. Okay. Tapi Zura dia 2000 tadi. Okay, dia makan 2500. Tapi petang tu dia pergi berlari tuan-tuan dan puan. Dia makan 2500. Dia pergi berlari, dia tengok jam dia, hari ni aku berlari 2 jam, aku bakar 500 kalori. Bila dia bakar 500 kalori, dia tadi bakar bomba tea tadi. Jadi badan dia kurus ke tak? Tak, maintain. Maintain. Sebab tu ramai orang exercise badan tak turun sebab dia makan lebih. Bila dia makan lebih, yes, dia exercise. Bila exercise, dia potong yang mana lebihan tu lah. Sebab tu kita kena tahu berapa badan kita perlukan kalori. At least kita kena tahu. Kita kena google badan kita berapa. Ini saya ajar cara bijak tuan-tuan dan puan. Saya jenis ajar orang cara bijak. Okay, cara bijak. Okay, Zura 2500 dia makan. Badan dia perlukan 2000 saja. Enjin hanya ambil 2000. 500 lagi enjin tinggal. Okay, metabolisme tinggal. Jadi Zura malam tu dia rajin, dia pergi gym, dia pergi exercise 500 kalori. Jadi dia bakar 500 tu. Jadi badan dia tak ada apa-apa. Maintain lah sampai sebulan tu. Tapi kalau dia perlukan 2000, okay, Zura perlukan 2000, dia exercise. Dia seorang yang jenis exercise. Dia bakar 500 kalori. Tapi 500 kalori tuan-tuan dan puan, bukan senang nak bakar. Dia sejam lebih, dekat 2 jam. Siapa yang berbasikal tu, track lah. Okay, sebab itulah exercise ni, dia 20%. Sebab nak achieve 500 kalori tu susah tuan-tuan dan puan. Susah. Saya workout 1 jam pun baru 4-500. Itu penat nak mati. Macam mana? Kalau kita skip makan, lagi senang. Sebab itulah exercise membantu 20%. Okay? Yang selebihnya dia membantu untuk fitkan jantung kita, menyihatkan jantung kita. Itu kelebihan dia. 20% dia untuk burn fat. 80% lagi exercise, dia buat benda lain. Dia cantikkan, dia
mudahkan kita, kulit kita aging. Itu kelebihan exercise. Tapi kalau tak exercise pun boleh kurus. Saya dah ajar tadi. Itulah kita panggil calorie deficit. Anda sebelum ni dengar calorie deficit apa benda tu? Coach, saya tak faham. Coach lain cakap calorie deficit, makan kurang, maintain, makan lebih, gemuk. Itulah calorie deficit. Yang saya cerita lagi, analogi saya bagi anda faham. Kalau saya tak cerita macam ni, orang tak faham. Sebelum tu saya nak tanya, anda dah faham ke belum? Tolong komen. Siapa yang dah faham, faham. Siapa yang tak faham, komen tak faham. Saya nak tengok dulu. Tolong please komen. Okay, sebelum saya masuk bab lain, cepat. Faham, komen faham. Tak faham, komen tak faham. Still tak faham, blur coach. Komen cepat. Cepat komen dulu. Siapa yang faham? Saya cuba cari, saya cuba bincang dengan doktor saya. Okay, doktor klien saya. Macam mana saya nak bagi diorang ni faham tau? Dia cakap, Izzy, you kena buat analogi untuk bagi diorang faham. Sebab dia orang tak faham, dia orang tak belajar bidang tu. Okay, macam dok, dia faham dia bidang dia. Okay, walaupun dia dok, dia tahu bidang fitness ni. Tapi dia hire saya untuk saya mengajar dia lebih dalam. Sebab experience saya tuan-tuan dan puan. Bukan nak bangga, bukan nak riak. Dia orang ni tengok experience seseorang. Bukan saya mengajar teori, dia tak nak. Sebab teori dia pun tahu. Okay, banyak yang dah faham. Siapa yang tak faham, jangan malu komen tak faham. Cakap tak faham. Okay, siapa yang faham, komen faham. Okay, siapa yang faham, komen faham. Saya nak tengok ni, ramai kat sini faham. Saya deficit mood sekarang ni. Okay, faham Okay, bagus. Siapa yang faham, komen. Saya nak tengok faham ke bila bagi penerangan ni terbaik. Saya cuba cari yang bagi anda senang faham. Okay, sebab itulah calorie deficit. Dia powerful tuan-tuan dan puan. Dia sangat powerful. Nak turun berat badan hanya calorie deficit. Tapi calorie deficit kita tengok kualiti makanan juga. Sebab tu saya ada cheat meal. Cheat meal maksud saya makanan yang tak kualiti kena letak asing. Sebab dia mengganggu meter enjin tadi. Dia melambatkan tuan-tuan dan puan enjin tu. Sebab tu saya tak bagi. Gula melambatkan. Garam banyak menyebabkan water retention, melambatkan enjin tadi. That's why banyak benda saya tak bagi. Bersebab sebab tu saya maksud diet sebenarnya saya nak ajar tuan-tuan dan puan makan dengan betul. Makan portion dengan betul dan makan banyak kali. Okay, banyak yang dah faham. Bagus. Dah bagus. Sebelum ni saya tak pernah ajar benda ni. Okay, nak bagi anda faham ni tentang calorie deficit, macam mana dia bekerja. Okay, ramai orang tak faham. Okay, itulah kita exercise. Sebab tu exercise bukan track apa. Track berapa kalori kita bakar. Pentingnya ada jam spot wash. Spot wash sangat penting tuan-tuan. Bukan tengok spot wash berapa step kita buat. Tak. Tengok berapa kalori yang kita bakar. Kita bahagi dengan 7,700. Baru kita dapat berapa gram lemak yang kita bakar. Itu untuk track record. Sebab numbers don't lie. Dia bagi tahu tepat. Sebab jam lebih tepat. Bukan pakai phone. Pakai phone boleh letak dalam poket. Tapi jam lebih tepat sebab dia tengok nadi kita. RPM kita dekat sini. Dia detect nadi kita. Okay. Anda kena faham kat situ. Okay. Ini game nak kurus. Game nak buat badan lain. Nak cantikkan badan firm macam model, macam hero Hindustan lain, tak sama. Ni saya ajar game untuk kurus. Saya masuk game lain nanti anda tak faham. Sebab level dia lain-lain tuan-tuan dan puan. Okay. Dah zaman sekolah. Rozana, yes. Memang zaman sekolah. Saya dulu belajar pun macam tu. Pening. Okay. Bukan zaman sekolah. Dia level-level lain. Kalau saya sebut sains, anda tak faham. Jadi saya buat analogi macam tu lebih kurang sama. Okay. Lebih kurang sama. Jadi itulah calorie deficit. Bermaksud kita tak wajib bersenam kalau kita nak kurus. Kalau kita ada masalah, kita malas. Contoh, ada masalah, malas. Paling banyak adalah malas. Dan paling banyak adalah tak ada masa. Memang betul. Kadang saya pun tak ada masa. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa. Saya nak buat live ni pun kadang saya tak ada masa. Saya cuba spend untuk anda untuk mengajar. Okay? Saya nak pergi gym untuk diri sendiri pun tak ada masa. Saya banyak busy dengan mengajar. Saya sendiri kadang tak ada masa. Okay? Tapi badan saya maintain kenapa? Saya jaga makan. Tu je. Okay? Saya tak makan lebih. Saya tahu apa yang saya makan. Okay? Nampak tak? Okay? Itu kita belajar tentang calorie deficit. Calorie deficit. Okay? Itulah bermaksud calorie deficit yang anda kena faham. Tapi kalau orang tu cakap wajib bersenam kalau nak kurus, tu tak betul. Okay? Itu tak betul bagi saya. Kita ada dua pilihan. Kita nak bersenam boleh, kita tak bersenam boleh. Kalau kita bersenam, lagi bagus, lagi banyak. Kalau kita bersenam, analogi bersenam pula. Kita 2,000 kalori. Badan Zura tadi 2,000. Kita makan 2,000. Tapi, kita makan 1,500. Dan kita, Badan Zura 2,000. Enjin minta
Okey, Zura makan 1,500, badan 2,000. Saya pun dah pening, okey. Okey, badan Zura 2,000. Okey. Tapi Zura makan 1,500. Badan hanya ambil 2,000 lah. Tapi Zura makan 1,500, dia ambil 500 tu. Dia dah ambil lemak daripada badan Zura, dah bakar. Tapi Zura petang tu, dia pergi jogging lagi. Dia bakar lagi 500. Bermaksud 1,000 sehari. Kalau 1,000 sehari dah berapa, tuan-tuan dan puan? Sebulan dia boleh turun 3 kilo kalau dia bersenam. Tapi kalau dia tak bersenam, Zura hanya potong 500 tadi, tak bersenam. Tapi dia rajin. Dia kata aku nak buat lebih, aku nak potong 800 kalori sehari. Nampak tak? Dia boleh kurus tanpa bersenam. Sebab dia skip makan. Bukan skip makan, dia kurangkan portion makanan. Dia buat diet suku-suku separuh. Yang betul lah, saya tengok dekat grup. Suku-suku separuh tu banyak buat tak betul. Portion tetap besar. Saya pun tak faham. Diorang ambil kuah banjir. Diorang tak tahu ada nilai kuah tu. Kalau buat suku separuh tapi kuah banjir, kuah tu ada nilai. Kita buat diet suku-suku separuh nak kurangkan kalori. Tapi dia buat DSS, dia ambil kuah semua, dia tambah kalori. Itulah bermaksud dia tak ada ilmu. Minta maaf saya cakap. Saya nampak macam tu. Saya tak nak tegur lah. Saya tengok je. Okey, tak apa. Anda dekat sini, saya nak bagi tahu. Okey, so ramai yang dah faham. Jadi, itu sajalah saya nak terangkan. Bermaksud, nak kurus sahaja. Nak kurus sahaja. Tak wajib bersenam. Nak kurus, dapat badan fit. Seperti orang-orang yang cergas. Nak anti-aging. Kalau rajin, pergilah bersenam. Bersenam, buat apalah yang anda suka.